Bab berwudu kerana menyentuh zakar. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Bakr bahawa dia mendengar Urwah berkata, saya masuk menemui Marwan bin Al-Hakam, kami pun menyebutkan yakni perkara-perkara yang membatalkan wudu. Maka Marwan berkata, wa mimmas dzakar, dan yakni di antara perkara yang membatalkan wudu ialah menyentuh zakar. Terus Urwah berkata, ma alimtu dzalik, saya tak tahu itu. Faqala Marwan pun berkata, Busrah binti Safwan telah menceritakan kepadaku, memberitahuku bahawa dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda, sesiapa yang menyentuh zakarnya maka hendaklah dia berwudu. Babur rukhsati fi dzalik, bab kebenaran atau kelonggaran dalam masalah menyentuh zakar. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abdullah bin Badr dari Qais bin Talq dari ayahnya, katanya kami mengunjungi Nabi SAW. Tiba-tiba ada seorang lelaki macam orang Badui datang. Dia bertanya, wahai Nabi Allah, apa katamu tentang seseorang menyentuh zakarnya setelah dia berwudu? Nabi SAW bersabda, hal huwa illa mudghatun minhu, bukankah ia satu bahagian dari anggotanya? Au bad'atun minhu, atau zakar itu tidak lebih dari bad'atun minhu, secebis ataupun seketul anggotanya. Abu Daud berkata, Hisham bin Hassan, Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah Ibnu Uyainah, Jarir Ar-Razi, dan Jarir Ar-Razi telah meriwayatkan dari Muhammad bin Jabir dari Qais bin Talq. Dengan sanad satu lagi Imam Abu Daud meriwayatkan juga dari Muhammad bin Jabir, Musaddad meriwayatkan dari Muhammad bin Jabir juga dari Qais bin Talq dengan sanadnya dan maknanya. Wa qala fi shalah, ini dalam sanad ini, dalam riwayat ini dia ada sebut fi shalah, yang menyentuh zakar itu dalam sembahyang, pada ketika sembahyang. Babul wudu min luhumil ibil. Enggak sama sekali. Cuba kita tengok semula. Baru ni masalah bersentuh-sentuhan di antara lelaki dan perempuan ada khilaf, masing-masing ada dalil. Baru ni sudah sebut. Ini pula cerita tentang sentuh zakar ataupun kemaluan seseorang. Apa hukumnya? Adakah batal air semaya? Perlu berwuduk semula atau tidak? Juga dalam masalah ni ada khilaf di antara ulama. Dan Imam Abu Daud mengemukakan kedua-dua dalil. Dalil bagi kedua-dua pihak. Ia mengatakan kena ambil air semaya semula, yang dibatal air semaya kerana menyentuh zakar, itu satu. Kemudian dia menyebutkan pula bab yang memuatkan hadis yang menjadi dalil kepada orang yang mengatakan tak batal air sembahyang kerana menyentuh zakar. Berbeza dengan bau ni. Bau ni bab al-wudu min al-qublah. Yakni perlu berwudu kerana mencium. Maksud mencium tu menyentuh lah, menyentuh perempuan. Di situ Imam Abu Daud hanya mengemukakan
hadis-hadis yang zahirnya menunjukkan bahawa tidak batal lah air sembahyang. Dia mari hadis-hadis itu saja. Kata tak boleh itu tak ada. Walaupun kebanyakan ulama mengatakan Imam Abu Daud seperti orang-orang yang lain yang mengatakan batal air sembahyang kerana bersentuh di antara lelaki dengan perempuan itu. Tapi dia awak mari hadis baru ni sudah kita bincang. Hak ni tak, dia awak mari kedua-dua pihak. Dalil bagi kedua-dua pihak. Kalau nak kira bahas dari segi sanad lah, dalil bagi kedua-dua pihak ni dipertikaikan oleh pihak lain lah, dipertikaikan oleh pihak lain. Dipertikaikan. Tetapi sekurang-kurangnya walaupun pertikai kot ni, sekurang-kurangnya kedua-dua hadis ini bertaraf hasan. Sekurang-kurang dia tidak pergi dhaif. Walaupun ada yang mengatakan dhaif, salah satu. Sekurang-kurangnya hasan. Bahkan ada lagi yang mengatakan sahih. Kedua-duanya sahih. Mana tinggi lagi lah. Begitu kedudukan. Tapi dari segi perbahasan isnad dia tu panjang. Kita tengok di sini Imam Abu Daud ambil daripada Abdullah bin Maslamah. Dia ambil dari Imam Malik. Malik tu maksudnya Imam Malik. Imam Malik ambil dari Abdullah bin Abi Bakr. Dia pula dengar Urwah berkata. Lepas tu seterusnya cerita ni duk bincang apakah perkara yang membatalkan wudu. Marwan pun kata dalam banyak-banyak dia sebut tu sentuh zakar. Urwah pun kata aku tak tahu tu. Aku tak tahu yang ni sentuh zakar tu membatalkan air sembahyang. Marwan pun kata Busrah yang bagi tahu kepadaku, Busrah bintu Safwan, bahawa dia dengar Nabi SAW kata lagu itulah. Siapa dia Busrah ni? Busrah binti Safwan. Busrah ni kalau mengikut kebanyakan ulama'nya, dia kata ni tuk tua kepada Marwan bin Al-Hakam. Tuk tua dia mengikut kebanyakan ulama'. Walaupun ada lagi yang mengatakan lagu lain, tapi waktu tidak kuat lah. Dia ni hal lebih kuatnya iaitu tuk tua, mertua kepada Marwan ini. Kalau dalam kitab Badlul Majhud ni nombor 1 bawah dia ni Busrah binti Safwan ni isteri kepada Mughirah bin Abil As. Dia dapat anak 2 orang. Seorangnya bernama Muawiyah, seorang lagi bernama Aisyah. Aisyah ni jadi isteri kepada Marwan bin Al-Hakam. Maknanya mertua dia lah Busrah. Dan dia ni Aisyah ni mak kepada Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam, mana khalifah Abdul Malik bin Marwan yang kemudiannya menjadi khalifah. Gitulah. Baik. Dalam hadis ini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menyentuh zakarnya maka hendaklah dia berwudu. Kalau dalam kitab ni, kita tengok dalam kitab ni dulu. Badlul Majhud. Hadis ini menjadi dalil kepada menyentuh zakar itu membatalkan wudu. Ini dalilnya. Qala Syaukani berkata, ini pendapat Ibnu Umar, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Aisyah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ata, Zuhri, Ibnu Musayyab, Mujahid, Aban bin Uthman, Sulaiman bin Yasar, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Malik dalam pendapat, dalam riwayat yang masyhur darinya. Dan mereka berhujah dengan hadis ini. Hadis inilah hujah mereka, dalil mereka. Hadis ini sahahahu Ahmad wa Tirmidzi wa Daraqutni, dikatakan sahih oleh Ahmad, Tirmidzi, Daraqutni, Yahya bin Ma'in
mengikut apa yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, Baihaqi dan Hazimi. Tetapi Bukhari sini dalam kitab ni tidak mengemukakan hadis ini. Hadis ni tak ada. Hadis hak kemudian tu pun tak ada juga. Hak ni pun tak ada. Bukhari dan Muslim tak ada. Pasal khilaf tentang sama Urwah minha. Urwah ni ada dengar ke dari Busrah ni secara langsung, ataupun dari Marwan itu dia ada dengar sesuatu. Hasil itu khilaf. Intaha mulakhasan. Secara ringkasnya begitulah yang dipetik daripada Syaukani dalam Nailul Awtar. Orang-orang yang mengatakan tak batal tu pula, dia waqala al-mani'un. Orang-orang yang kata tak batal tu, dia tak mesti pegang hadis ni, dia tak mesti pakai hadis ni. Apa sebab? Dia kata kerana orang tengah di antara Urwah dan Busrah tu, dia tak boleh. Urwah dan Busrah tu tidak sabit. Sama ada Marwan, Marwan ini dipertikaikan oleh setengah ulama, ataupun oleh apa nama ni, syurti dia, poleh dia suruh poleh dia pergi tanya Busrah tu. Dia bukan pergi tanya sendiri, dia suruh poleh. Siapa dia poleh dia, nama gapo? Itu yang dipertikaikan. Tetapi ramai juga golongan yang pertama yang mengatakan batal sembahyang, yang pegang dengan hadis ni juga ni, dia kata bukan seorang imam yang yakin bahawa Urwah itu sendiri dah dengar dari Busrah. Dia dah dengar, sebagaimana tersebut dalam Sahih Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Qala, kata perawi, qala Urwah berkata, fadhhabtu ila Busrah fasa'altuha fasaddaqathu. Begitu. Aku pun pergilah kepada Busrah. Tadi kan dia kata, aku tak tahu tu mana sentuh zakar tu membatalkan air sembahyang. Jadi Marwan kata, Busrah cerita. Dia pun pergi berjumpa dengan Busrah, tanya dia. Busrah membenarkan apa yang Marwan cerita itu. Tetapi ulama golongan yang kedua yang kata tak batal sembahyang, tak sepegang dengan hadis ni, dia kata kalau betul lah apa dia namanya Urwah ni pergi jumpa sungguh dengan Busrah, sabit waktu tu. Kalau lah waktu tu memang betul-betul ada berlaku sungguh, tentu Imam Bukhari dan Muslim pakai ambil dah lah hadis ni. Apa tak ambil? Apa tak ambil? Sebab ni semua ni perawi-perawi Bukhari belakang, perawi Bukhari Muslim. Bukhari ada riwayat daripada Busrah, hadis lain lah daripada Urwah. Banyak tu. Kalau lah betul-betul ni Urwah ni dia dah memang dia ambil hadis ni daripada Busrah, bapa Bukhari tak ambil, bapa Muslim tak ambil? Tu persoalan. Tentu sekali mereka itu pertikaian tentang kesahihan pertemuan penerimaan Bukhari, penerimaan Urwah ni dari Busrah tu, dia pertikaian. Ada pula yang lain menukilkan, ini golongan yang kedua yang mengatakan tak batal sembahyang. Dia tak sepegang dengan hadis ni lah, sebab hadis ni tak kemah, kata dia. Di antaranya Ibnu Ma'in berkata, ini seorang tokoh ilmu rijal hadis lah, Yahya bin Ma'in, serupa dengan Yahya bin Sa'id Al-Qattan lah. Ini pun orang besar. Dia kata 3 hadis tidak sabit. 3 hadis tidak sabit. Maksud dia tidak sabit itu, bila kata tidak sabit, tidak sahih, tidak hasan, dhaif, maknanya gitu. Iaitu hadis menyentuh zakar, itu tidak sabit. Dan hadis la nikah illa biwali, 2, wa kullu muskir haram, itu 3. 3 hadis ni kata dia tidak sabit. Itu memang ada diriwayatkan dari Ibnu Ma'in. Lepas tu Imam Tahawi, dia ni peguam bela dalam mazhab Hanafi. Asalnya dia di Syafi'i, lepas tu dia bertukar mazhab. Imam Tahawi kritik hadis ni.
Imam Tahawi kritik. Apa dia kata? Zuhri meriwayatkan dari Urwah. Hak sebenarnya hadis ni Zuhri yang meriwayatkan dari Urwah. Hak tu. Ini mursal kerana Zuhri tidak dengar dari Urwah. Bal dallasa bi. Bahkan dia melakukan tadlis. Hak sebenarnya Zuhri dari Abdullah bin Abi Bakr dari Urwah. Dan Abdullah bin Abi Bakr laisa indahum fi hadithi bil mutqin. Maknanya dalam hadisnya tidak kuat. Ini mengikut demo ni lah, tak seterima ni. Dia kata tak kuat. Begitu juga dinukilkan Ibnu Uyainah kata hadis ini dhaif juga. Tak kuat. Begitu juga hadis-hadis yang lain yang diriwayatkan dalam bab ni, dalam masalah ni. Dan hadis-hadis yang lain tu juga menjadi hujah lah, dalil dalam perkara ni, yang mana kesemuanya dipertikaikan oleh Tahawi, dan Tahawi kata dhaif belaka. Hak paling kuatnya kata dia iaitu yang dikemukakan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan Tahawi dalam syarah Ma'anil Athar bisanadaihima an, dengan sanad masing-masing, an Muhammad bin Ishaq qala haddathani Muhammad bin Muslim az-Zuhri an Urwah bin Zubair an Zaid bin Khalid al-Juhani qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man massa farjahu falyatawadda fa'tarada alaihi at-Tahawi. Tapi hak tu, hak ni hak paling moleknya kalau ada pun, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menyentuh farajnya maka hendaklah dia berwudu. Imam Tahawi bantah hadis ini. Wa qala qila lahu anta la taj'al Muhammad bin Ishaq fi syai'. Muhammad bin Ishaq ni tak pakai kata. Idza khalafahu fihi mithlu man khalafahu fi hadha al-hadith wala idza farada wa nafsu hadha al-hadith munkar. Tapi mana pula Muhammad bin Ishaq tu pula boleh pakai pula sini? Mana kalau Muhammad bin Ishaq tak boleh pakai, sini pun tak boleh pakai juga. Hak ni paling molek pun kalau nak ada. Dia kata, Tahawi kata, selain daripada tu hadis ini munkar. Hak lebih sesuainya kata Tahawi, iaitu ini satu kesilapan. Kerana Urwah bila Marwan bertanya dia tentang masil farj, fa ajabahu min ra'yihi, dia jawab berdasarkan fikiran dia bahawa tidak kena wudu. Bila Marwan berkata kepadanya dari Busrah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatanya, Urwah pun berkata, ma sami'tu bihi, saya tak tahu, saya tak dengar tu. Tak apalah, banyak lagi tu. Lepas tu dia bawah tu dia kata pengarang Ghayatul Maqsud. Pengarang Ghayatul Maqsud ni syarah Abu Daud juga, Ghayatul Maqsud. Orang ringkasan dia tu Aunul Ma'bud. Aunul Ma'bud. Ni puak ahli hadis. Syarah dia kata syarihan li kalamil Baihaqi qultu. Sebab Baihaqi kata dalam menjawab tadi, tak ada gapo Busrah ni, Urwah tak ada jumpa dengan Zaid bin Khalid gapo ni, sebab Zaid bin Khalid ni mati lama dah sebelum pada tu, macam-macam ceritanya. Baihaqi jawab, Zaid bin Khalid ni hidup sampai kepada tahun 78 Hijrah. Marwan bin Al-Hakam tahun 65. Jadi tak okeylah dia tak ada dalam masa selama tu tak pernah sabar, dia tak ada. Tak apalah. Pengarang Ghayatul Maqsud ulas lagi hak Baihaqi kata, qultu kalamut Tahawi. Dah Tahawi bantah ni pula ni, dia pun katalah, dia kata kata-kata Tahawi ni ghalat, tak betul kata dia, tak sah, tak betul. Kemudian selepas daripada dia takrir kalamnya, fal ajab min at-Tahawi, dia kata herannya Tahawi ni, kata dia, bagaimana dia meletakkan perbincangan dia tu di atas riwayat yang dhaif dan meninggalkan riwayat orang hak majoriti. Ini tidak lebih, tidak lain, kata dia, nak bela mazhab dia, dia kata. Dia bahas pula tu. Qultu, ni pengarang ni pula kata. Pengarang ni kata, ini
apa nama ni, pengarang Ghayatul Maqsud yang mengatakan Tahawi ni silap, nak bela mazhab dia ke apa ni, tidak kena kalau kata lagu tu ikut nafsu ke apa ni. Sebab apa? Tahawi tahu dah khilaf tentang apa ni kematian Zaid ini. Kalau kita terima hadis tadi, hak riwayat Muhammad bin Ishaq tu lah, hak di Imam Tahawi kata hak paling molek sekali, hak tu ada. Kalau kita terima hak tu, riwayat tu ambil daripada Zaid bin Khalid. Zaid bin Khalid ni ada 5 pendapat tentang tarikh mati dia. Setengah ulama mengatakan pada tahun 50, setengah kata di akhir zaman pemerintahan Muawiyah, setengah kata tahun 68, ada pula yang kata tahun 78. Kemudian mati dia tu di mana? Ada kata di Madinah, ada kata di Mesir, ada kata di Kufah. Kalau kita katakan bahawa hak rajah, pendapat yang rajah tentang tarikh mati Zaid bin Khalid, mengikut Tahawinya, iaitu dia mati sebelum daripada ni peristiwa ni, sebelum daripada Urwah bin Az-Zubair dah jumpa dengan dia ni, dah mengambil cerita ni, hadis ini. Kalau kita kata begitu, Tahawi menganggap hal itulah hak rajahnya. Kaifa yakunu qawli ba'd ahli at-tawarikh was-siyar hujjatan alayhi? Bagaimana kita nak bantah pendapat Tahawi itu dengan pendapat ahli-ahli sirah dan ahli-ahli sejarah, sedangkan dia tu tak apalah, dia nak bela Tahawi lah ni pula ni. Hak tu hadis yang pertama, bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua pula kita tengok ar-rukhsati fi dhalik, yakni kebenaran fi dhalik fi masjid zakar, kebenaran ataupun kelonggaran dalam masalah menyentuh zakar, mana kerana tidak membatalkan air sembahyang. Ini riwayat yang kedua. Golongan yang pertama kata hak ni dhaif pula. Hak tadi, hak yang pertama hadis pegangan yang pertama tu, hak yang kedua ni kata dhaif. Hak ni pula pegangan golongan yang kedua ni, golongan yang pertama kata dhaif. Di antaranya ini pada muka surat 90 lah, kalau dalam kitab Badhul Majhud ini, iaitu bahagian yang ketiga dalam syarah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari ayah dia, dia kata Qais bin Talq, salah seorang perawi yang Abdullah bin Badr ambil daripada dia, iaitu Qais bin Talq, orang yang tidak boleh dijadikan hujah, dan ayah dia mengatakan dia ni dhaif pula. Khalal berkata, dia ambil daripada Imam Ahmad, ghairuhu athbat minhu, orang lain lebih kuat lagi daripada dia. Imam Syafi'i berkata, kami telah tanya tentang Qais bin Talq, kami tak ada jumpa orang yang kenal dia. Mana Qais bin Talq, bermakna dia ni majhul. Bila majhul, macam mana kita nak buat hujah? Dhaif dah lah hadis tu. Ibnu Ma'in pula berkata, ramai orang duduk berbicara tentang Qais ini dan mengatakan dia ni hadis dia tak boleh dijadikan hujah. Ni beberapa orang yang kata tak boleh buat hujah. Orang yang kata boleh buat hujah sebelum pada tu, sudah sebut dah sebelum pada tu. Ni kita baca orang yang kata tak boleh buat hujah saja. Bermakna situlah kelemahannya, duduk situ. Ayah dia tu tak apa, Talq itu, Qais bin Talq. Talq itu jelas semua terima dia ni sebagai seorang sahabat. Maklum dia ni sebagai seorang sahabat, tak ada masalah. Cuma situ masalah. Kalau mengikut hadis ini, Talq ni berkata, dia pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Lepas tu ada orang macam orang Badui mari. Dia tanya, wahai Nabi Allah, apa katamu tentang seseorang itu sentuh zakar dia, tentang orang yang menyentuh zakar dia selepas dia berwudu? Nabi SAW kata, bukankah zakar itu sebahagian dari anggota dia tu? Atau bukankah ia tu ada satu secebis, sebahagian dari tubuh dia tu? Maknanya kalau sebahagian dari tubuh dia, apa-apanya kalau sentuh. Begitu.
Sebagaimana tidak perlu berwuduk dengan menyentuh anggota yang lain, sentuh telinga ke, sentuh hidung ke, sentuh paha ke, tidak kena ambil air sembahyang, tidak batal air sembahyang tu. Begitulah juga tidak wajib ambil air sembahyang, yang ini tidak batal wuduk lah kerana menyentuh zakar itu. Tirmizi kata apa pula? Ni pada muka surat 91 ni dia petik ni. Qala Tirmizi wa hadzal hadits ahsanu syai'in ruwiya fi hadzal bab. Hadis ini hak paling comel diriwayatkan dalam bab ini. Imam Tirmizi kata, ni hadis talq, hak kata tak batal air sembahyang. Tak apa tu zakar. Hak paling comel diriwayatkan dalam bab ini, dalam masalah ni. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Ayyub bin Utbah, Muhammad bin Jabir, dan Muhammad bin Jabir dari Qais bin Talq dari ayahnya. Sebahagian ahli hadis mempertikaikan Muhammad bin Jabir, yang mana kemudiannya Imam Abu Daud sebutkan, dan Ayyub bin Utbah. Hadis Mulazim bin Amr dari Abdullah bin Badar asahhu wa ahsanu. Ni hak Imam Tirmizi sebut. Hak dalam banyak-banyak ni hak paling sahih dan hak paling hasan, paling molek, paling comel. Imam Tirmizi kata hak ni hak kita duk baca. Ramai ulama-ulama di kalangan sahabat dan tabi'in berpegang dengan hadis ni. Pegang dengan hak ni lah, berpendapat beginilah. Di antara mereka ialah Ali bin Abi Talib, Ammar bin Yasir, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin Al-Yaman, Imran bin Husain, Abu Darda, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam salah satu dari dua riwayatnya tadi sudah sebut dah. Dalam senarai yang pertama, golongan yang pertama tadi Sa'ad bin Abi Waqqas, dia ada dua riwayat. Dan Sa'id bin Musayyab, Hasan Basri, Sa'id bin Jubair, Ibrahim An-Nakhai, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, Sufyan Ats-Tsauri dan ashabnya, Yahya bin Ma'in dan Ahlul Kufah. Pula dia ni kata tak batal sembahyang. Bahkan Imam Tirmizi kata hak ni lebih sahih daripada hak lain-lain dan lebih comel daripada hak lain-lain. Yang menyebutkan tentang tak batal air sembahyang kalau menyentuh zakar. Hak paling comel dalam bab ni hak ni. Syaukani berkata hadis ini walaupun tadi ada orang dipertikaikan, dia kata dhaif ni Qais bin Talq tu dhaif, tetapi Amr bin Ali Al-Fallas, mana seorang tokoh ulama hadis ni, dia kata sahih hadis ni. Wa qala, bahkan dia kata huwa indana athbat min hadis Busrah. Hadis ni lebih kuat lagi daripada hadis Busrah tadi. Busrah binti Safwan lebih kuat, kata dia. Nak banding dengan hak tu. Begitu juga Ali ibn al-Madini mengatakan huwa indana ahsan min hadis Busrah. Ni hadis ni lebih comel lagi dari hadis Busrah, lebih hasan lagi dari hadis Busrah. Dan dia berkata isnadnya mustaqim, isnadnya comel, molek, betul molek, tidak muttarib, tidak bergoncang. Berbeza dengan hadis Busrah. Hadis Busrah banyak kegoncangannya. Ibnu Hibban, Tabarani dan Ibnu Hazm mengatakan hadis ini sahih juga. Syaukani, dia petik lagi. Syaukani kata, tapi orang jawab, bagaimana Imam Syafi'i kata hadis ini dhaif? Abu Hatim dan Abu Zur'ah, Daraqutni, Baihaqi, Ibnul Jauzi kata hadis ini dhaif. Bahkan Ibnu Hibban kata hadis ini, ni hadis Talq ni, Qais bin Talq ataupun Talq ayah dia ni, Ibnu Hibban kata sudah mansuh ni, dimansuhkan oleh hadis Busrah, hadis yang pertama tadi. Hadis Busrah tadi nasikh, hadis ini mansuh kata Ibnu Hibban. Tapi Imam Syafi'i gapo dia tak kata mansuh gapo tu, dia kata hadis ni dhaif. Pasal apa? Pasal Qais itu tak ada orang kena, dia kata. Tabarani, Ibn al-Arabi, Hazimi dan lain-lain mengatakan ni hadis ni, kalau kita baca ni hadis Talq ni, iaitu sudah mansuh. Bila sudah mansuh, betul kita terima memang pernah Nabi SAW kata lagu ni, tapi sekarang tak boleh pakai sebab ia sudah mansuh, dimansuhkan oleh hadis Busrah tadi. Dimansuhkan oleh hadis Busrah tadi. Qultu, kata pengarang ni, paksi bagi orang yang mengatakan hadis ini dhaif. Apa paksi dia? Semuanya berkisar sekitar itulah kebanyakannya, iaitu kata-kata Syafi'i. Kami telah tanya orang tentang Qais,
bin Talq. Kami tak jumpa orang yang kenal dia. Imam Syafi'i kata. Falamma lam ya'rifhu Syafi'i sara 'indahu majhulan wa dha'afa riwayatahu li jahalatihi. Oleh kerana Imam Syafi'i tak tahu dia ni siapa, jadi majhul lah perawi ni. Bila majhul, jadi dhaif lah kerana jahalahnya. Memang begitulah kaedahnya. Dhaif lah di sisi dia. Dalam pengetahuan dia dhaif. Pasal apa? Pasal dia tak tahu siapa dia Qais. Wa amma 'inda ghairihi fa huwa ma'ruf. Dia tak tahu, bahawa orang lain tahu. Tu pula. Dia tak tahu, orang lain tahu. Rawa anhu al-kathir min ar-ruwa'. Ramai perawi-perawi yang lain meriwayatkan hadis dari dia. Dan mereka tidak mengatakan ada apa-apa jarh pada dia, apa-apa kecacatan, apa-apa kekurangan. Sebab itu mereka mengatakan hadis dia ni sahih. Ni bantahan pula. Hak ni lebih kuat lagi. Pendapat orang yang mengatakan bahawa Qais ini tidak majhul. Kalau majhul, Imam Syafi'i kata tak ada siapa dia kenal. Setakat dia tahu, orang lain ramai lagi tahu. Banyak lagi yang meriwayatkan dia daripada dia. Tak pelik sebenarnya kalau kita kata takkan Imam Syafi'i tak tahu, Ibnu Hazm pun tak tahu, kitab Tirmizi dia tak kenal, kitab Sahih Tirmizi dia tak tahu, Ibnu Hazm. Imam Baghawi dia tak kenal, Imam Baghawi. Apakah bermakna dia tidak wujud? Majhul, di sisi dia majhul. Pendapat hak ni, hak kenal ni lebih rajih kata dia. Sebab apa? Sebab ini menunjukkan ziyadatul ilm, pengetahuan yang lebih. Mana orang hak kata dia ni molek, dia tahu. Sebab dia tahu, pengetahuan dia lebih. Begitu juga orang yang mengatakan dia ni tak molek, tak ada sebab lain. Tak molek tu bukan sebab apa, sebab dia tidak diketahui, itu saja. Itu orang panggil jarh mubham. Jarh mubham, mana kritikan ataupun kecacatan yang mana samar, tak jelas. Cacat tu sebab apa? Dia ni kita nak kata kurang tu sebab apa? Pasal dia kata tak ada dalil, khususan fi muqabalatil muwathiqin, terutama dalam apa ni, apabila berlawanan dengan orang-orang yang mentauthikkan dia. Sudah tentu orang yang mentauthikkan dia tu, dia mentauthikkannya dengan dalil. Adapun dakwah nasakh seperti Ibnu Hibban dan Tabarani, Ibnu Al-Arabi mengatakan bahawa hadis ini talq ini sudah mansukh, fa'auha min dhalik. Kau lemah lagi, kata dia. Dakwah nasakh itu lemah lagi, kata dia. Sebab apa? Sebab dakwah nasakh itu semata-mata dikatakan hak ni hadis talq ini sudah mansukh kerana didakwa bahawa talq itu dulu Islam berbanding dengan busrah. Itu lah asasnya. Busrah tu kemudian Islam dia. Jadi hadis dia semestinya kemudian. Hadis dia, hadis talq boleh jadi dia dan muka dia dulu. Tak tahu mana dulu tu. Sebab ada dalam riwayat yang sebutkan bahawa pada tahun yang pertama hijrah, dia pergi berhijrah dan dia bina masjid sekali dengan Nabi SAW. Ini pada tahun yang pertama, awal lagi. Sedangkan hadis busrah ni kemudian. Jadi atas dasar itulah orang kata ini hadis talq ini sudah mansukh, tetapi ini tidak sabit. Sebab itulah wa hadza la yathbutu bihi an-nasakh kama qala Syaukani. Syaukani pun kata ini tidak sabit nasakh ini. Lepas tu Ibnul Humam kata pula bagi pihak Demon ini, dia kata yang menunjukkan bahawa hadis busrah ni terputus dari segi hakikatnya, iaitu perkara yang membatalkan wuduk ni, sepatutnya ramai orang tahu. Sepatutnya ramai orang tahu ni. Mungkin nak ambil air semaya sokmo kan, batal air semaya ni batal sokmo. Lepas tu sabit pula daripada Ali, Ammar, Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain sahabat-sahabat besar, mereka mengatakan tak batal air semaya. Baiklah, sepatutnya bukan dia seorang sajalah tahu, ramai lagi orang lain, ramai lagi orang lain. Lepas tu kita kata tadi dia sebut ramai tu, mestilah ada riwayat daripada dia. Sekurang-kurangnya apa yang nak disebutkan di sini ialah mengikut kebanyakan ulamanya dalam dua masalah ni, dalil bagi kedua-dua pihak hak paling kuat sekali hak ni
Dua ni, alif ni hak tu paling kuat, alif ni hak ni paling kuat. Hak lain tidak ada lebih kuat daripada hak ni. Kalau hadis yang dikatakan marfu', kalau asar itu banyak. Hak dia katakan orang ni kata batal ais maya, orang ni kata batal ais maya, kena ambil ais maya. Hak tu banyak asar tu. Lepas tu asar sahabat tu bukan balik ni saja. Hak sahih, alif ni pun sahih banyak juga. Jadi kedua-dua pihak ada. Cuma apa yang disebutkan saat ni sebahagian dia sebut secara ringkas tu secara tu perbahasannya. Kalau sebut panjang lagi panjang lah. Ini anak ambil satu kitab yang lain. Di sini dia sebut detail lagi, panjang lagi. Tapi dalam bahasa Urdu. Dia nama kitab ni Falah wa Buhbud. Falah wa Buhbud Syarah Urdu qala Abu Daud. Hak tepat-tepat dalam Abu Daud ni, hak qala Abu Daud saja, hak tu dia bahas. Hak tidak dia tak ada bahas. Ni dia dalam babur rukhsati saat ni, hak kita baca saat ni, ada di akhir tu Abu Daud sebut. Orang ni tak apalah, dia pun sebutlah. Dia sebut ramai lagi ni pendapat sahabat yang mengatakan batal sembahyang dengan menyentuh zakar. Ini di antaranya. Dan dia sebut khilaf-khilaf. Punca riwayatnya dalam kitab mana pun dia ada sebut. Tadi tak ada sebut, dia sebut secara umum gitu. Dia kata masalah ni, khilaf ni sejak zaman awal lagi, bukan baru. Batal atau tidak batalnya sembahyang sentuh zakat ni sejak zaman awal, zaman sahabat lagi benda ni. Di antara sahabat yang mengatakan batal iaitu Umar, yang Sayyidina Umar, Abu Hurairah ala ikhtilafin anhu ni mana ada juga riwayat yang menyebutkan dia kata tidak batal, beza. Ibnu Umar, Abu Ayyub Al-Ansari, Zaid bin Khalid, Abdullah bin Amr bin Al-As, Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas, Sa'ad bin Abi Waqqas fi riwayat ahli al-Madinah anhu. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas kata batal ni dalam riwayat ahli al-Madinah darinya. Seperti tadi kan ada sebut dalam kedua-dua golongan tu ada Sa'ad. Maknanya ada dua riwayat dia. Aisyah, Ummu Habibah, Busrah ni di kalangan sahabat yang mengatakan batal sembahyang. Di kalangan ulama-ulama kemudian tabi'in pula Atha bin Abi Rabah, Jabir bin Zaid, Sa'id bin Musayyab. Tapi Sa'id bin Musayyab ni dalam satu riwayat darinya. Mana ada satu lagi riwayat dari dia mengatakan tidak batal. Mus'ab bin Sa'ad, Yahya bin Abi Kathir, Hisham bin Urwah, Mujahid, Aban bin Uthman, Sulaiman bin Yasar, Urwah bin Zubair. Walaupun dalam riwayat ni zahirnya nampak dia kata aku tak tahu gitu, tak tahu sentuh zakar tu membatalkan sembahyang. Tapi dalam satu riwayat disebutkan dia ni pun yang mengatakan batal juga. Makhul, Ibnu Syihab Zuhri, Sya'bi, Ikrimah juga mengatakan batal sembahyang. Di kalangan imam-imam pula Imam Auza'i ini hak batal. Baru ni Auza'i ni serupa dengan apa nama ni Imam Abu Hanifah, serupa dengan Imam Malik. Maknanya sentuh lelaki dengan perempuan tak batal sembahyang. Auza'i. Sini pula lagu lain. Tak serupa pula dengan demon ni, serupa dengan hak ni pula. Auza'i, Laith, Daud Zahiri, Tabari, Ishaq, Syafi'i, Ahmad dan Ahmad. Ini di antara imam-imam. Baik. Hak kata tak batal pula. Kata tak batal pula daripada awal lagi di kalangan sahabat. Satu kumpulan iaitu Ali bin Abi Talib, Ibnu Abbas. Ini dalam salah satu dari dua riwayat beliau. Ammar bin Yasir, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin Al-Yaman, Imran bin Husain, Abu Darda, Mu'adz bin Jabal. Ini Abu Darda rawa anhum al-Imam Muhammad wa Tahawi wa ghairuhuma. Hak tadi nak sebut tadi ramalah dalam kitab mereka masing-masing. Mu'adz bin Jabal dalam riwayat Baihaqi, Sa'ad bin Abi Waqqas dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah,
Abu Hurairah dalam riwayat Abdul Razak. Abu Umamah pun ada juga. Tadi ada dah Abu Umamah yang mengatakan batal air semaya. Maknanya ada dua riwayat dari dia. Kemudian di kalangan ulama tabi'in pula, Hasan Basri. Ini diriwayatkan oleh Tahawi. Sa'id bin Musayyab. Tadi sudah sebut dah Sa'id bin Musayyab dalam golongan yang pertama. Salah satu riwayat dia. Ada dua riwayat. Sa'id bin Jubair Ibrahim An-Nakha'i. Ini disebutkan oleh Al-Hazimi. Lepas tu di kalangan imam-imam pula, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, Sufyan Al-Thawri, Syarik Hasan bin Hayy. Ini disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar. Abdullah ibn Mubarak disebutkan oleh Tirmidzi. Yahya bin Ma'in disebutkan oleh Khattabi dan Hazimi. Ali ibn al-Madini, Ibn al-Qasim, ini anak murid Imam Malik. Ibn al-Qasim, Sahnun, ini anak murid Imam Malik, dua orang. Ibn al-Munzir, ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab. Ini majmu' sebut demon ini. Imam Abu Hanifah dan anak-anak murid Imam Abu Hanifah. Begitu juga ulama Kufah yang lain mengatakan, begitu juga satu riwayat daripada Imam Malik pun kata tak batal juga. Satu riwayat daripada Imam Ahmad pun ada juga yang mengatakan tidak batal, sebagaimana yang tersebut dalam kitab Aujazul Masalik. Itu dia petikkan. Dalil masing-masing hak kita baca saat ni, iaitu hadis Busrah, man massa dzakarahu falyatawadda. Di sini maksudnya batal semaya. Man massa dzakarahu, sesiapa yang menyentuh zakarnya, falyatawadda, maka hendaklah dia mengambil air semaya. Air semaya tu air semaya, sebab kita nak semaya tu. Ni dipegang oleh hak tadilah, orang-orang tadi. Dan tersebut dalam kitab-kitab Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, Musnad Abu Daud At-Tayalisi, Ibnu Al-Muntaqa, Ibnu Al-Jarud, Hakim, Daraqutni dan Baihaqi dalam sunannya. Begitu juga Imam Ahmad, Daraqutni dan lain-lain, Tirmidzi dan lain-lain ramai lagi mengemukakan hadis ini dan mengatakan hadis ini sahih. Kita ambil sahih. Sahih. Tapi dalam riwayat Ummu Habibah dan Abu Ayyub Al-Ansari bukan sebut zakar di tempat zakar itu. Man massa farjahu, disebut farjahu. Itu dalam riwayat Ibnu Majah. Dalam riwayat Abdullah bin Umar, falyatawadda wudu'ahu lis-salah. Ada tambahan begitu. Inilah hadis-hadisnya di antaranya. Walau bagaimanapun yang paling masyhur dan paling kuat dijadikan pegangannya iaitu hadis Busrah tadi. Dua ni. Hadis Busrah dengan pihak tu, pihak ni hadis Tal. Dua tu hak paling kuat. Lepas tu dia sebut sini, saya rasa tak perlulah. Disebut di sini, ada yang mengatakan sahih, tetapi ramai juga seperti Ibn Rushd, dia mengatakan hadis ini dhaif. Di antaranya Ali Ibn al-Madini, Yahya bin Ma'in, dia kritik keras pada terhadap sanad hadis ini. Imam Tahawi pula menyebutkan beberapa illat bagi hadis ini. Sebab apa? Pokok dia tak sepegai tu. Lepas tu illat dia sebut, ada rasa tak perlulah dari segi sanad itu panjang sangat. Cuma dalam riwayat Daraqutni dia ada sebut di antara ittiraq dalam matan. Ittiraq pada sanad tu ada panjanglah. Ada rasa tak perlu kita bahas tu. Ni ittiraq pada matan hadis ni. Maknanya hadis Busrah ni, iaitu setengah-setengah perawi daripada Hisham bin Urwah, dia ada sebut man massa dzakarahu falyatawadda. Selepas sebut dzakarahu tu, dia ada sebut dua perkataan yang lain. Ini menyebabkan tak kemah kedudukan hadis ini. Ini dari segi ittiraq, dari segi matan orang panggil. Ittiraq dari segi sanad tu panjang. Kalau kita nak bahas ini, dia ada sebut ni. Sebab ni. Jadi anda rasa tak perlulah lagi. Tak perlu. Gapo dia lafaz itu?
Gini bunyinya, man massa dzakarahu aw unthayaihi aw rufghaihi falyatawadda. Gitu bunyi. Sesiapa yang menyentuh zakarnya atau dua batunya atau rufghaihi, maknanya kawasan di sekeliling kemaluannya, adakah ari-ari ke celah pohon ke, siapa yang sentuh situ, oh batal air sembahyang. Daraqutni cuba apa namanya menghilangkan ittirab ini, kegoncangan dalam matan hadis ini. Dia mengatakan Abdul Hamid Abdul Hamid ini keliru, dia meriwayatkan dari Hisham sehingga dia sebut rufghaihi dan unthayaihi ini tidak mahfuz hadis ini. Bahkan ini adalah kata-kata Urwah, kata dia. Ini adalah waham Abdul Hamid, kata dia. Dan ini termasuk di dalam mudraj, hadis mudraj, makna perawi masuk kata-kata dia sebagai huraian kepada hadis itu. Tetapi Ibnu Turkumani kata dah, tak mungkin dalam matan ini hak ni kita nak kata ni idraj minar rawi, kita nak masukkan dia termasuk dalam hadis mudraj, tak mungkin. Yang ni hak dua patah tu bukan hak asal. Au unthayaihi au rufghaihi itu selepas zakarahu tu bukan hak asal. Hak ni tambahan perawi kemudian. Kita tak boleh kata lagu tu mudah-mudah. Tak ada dalil nak kata lagu tu ni, kena ada dalil. Kena ada dalil. Sebab itulah Ibnu Turkumani kata jelas itu menunjukkan bukan dengan ada dalam riwayat yang lain. Inilah yang dikatakan ittirab pada matan, bukan au tetapi dengan waw pula. Maknanya man massa dzakarahu wa unthayaihi wa rufghaihi, dengan waw. Dia tak boleh nak buat lagu tu. Mana seseorang perawi yang baik, dia tak boleh sebut dalam hadis sehingga mengelirukan orang kemudian, sehingga orang ingat ini kata-kata Nabi SAW. Sebenarnya tidak, tak boleh. Kalau berdasarkan hak ni, tak ada kemungkinan langsung kita nak boleh kata dia di mudraj minar rawi. Itulah perbahasan dia tu. Bahkan dalam riwayat Tabrani pula bitariq Muhammad bin Dinar an Hisham an abihi an Busrah, lafaznya begini, man massa rufghahu au unthayaihi au dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Maknanya hak tu dulu bubuh. Kalau lafaz hadis mudraj, dia tidak bubuh hak tu dulu, dia bubuh kemudian. Ni sesiapa yang menyentuh kawasan di sekitar kemaluan dia, dan sesiapa menyentuh batu dia, barulah akhir sekali sebut zakar dia. Kalau cara hadis mudraj, dia bukan lagu tu. Dia duduk di belakang, dia duduk depan. Ini lagi matan dia ada, kalau kita perhati banyak ni, tak tetap. Sebab itulah Ibnu Daqiq al-Id dalam Iqtirah kitab dia kata dakwaan idraj, telah berlaku idraj dalam hadis ini, tak betul, kata dia. Setengah pula Khatib Baghdadi pula dia kata ini hak kata lagu Sa'di ni ada tambahan dua patah perkataan tadi tu. Hak ni riwayat Abdul Hamid seorang je, kata dia tafarruq dia. Tak boleh pakai ni hak ni. Tetapi Iraqi pula kata tak betul tu kata lagu tu. Bukan dia seorang je riwayat tu, ramai lagi orang lain. Umpamanya Tabarani dalam Mu'jam Kabir dengan sanad ni, Yazid bin Zurai' an Ayyub an Hisham, bukan melalui tadi tu. Abdul Hamid tu sangat tidak. Ayyub an Hisham, idza massa ahadukum dzakarahu aw unthayyi aw rufghahu falyatawadda. Begitu juga Daraqutni sendiri, dia ambil riwayat daripada Ibnu Jurayj dari Hisham, dari ayahnya. Yang ni bukan Abdul Hamid, Ibnu Jurayj pula ada ni. Dan dalam riwayat-riwayat ni semua ada unthayaini ataupun unthayaihi. Dalam Tariq Tabarani Muhammad bin Dinar an Hisham, itu bukan Abdul Hamid.
Bermakna Muhammad bin Dinar, Ibnu Jurayj dan Ayyub juga meriwayatkan hadis ini dari Hisham, bukan Abdul Hamid seorang. Kalau kata Abdul Hamid seorang, nasabah lah, dia aja ada riwayat tu sebut tu. Ni tak, ni orang lain pun lagu tu juga. Macam mana kita nak kata tafarrud? Itu dia. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, kalau betul Urwah itu dia dengar daripada Busrah hadis ini, tentu Bukhari, Muslim, seperti tadilah mengemukakan hadis ini. Tapi Imam Bukhari tak mari hadis ini. Hak dia marinya hak lain. Ini tak ada jelas macam ni. Iaitu hadis Ummu Habibah, dan dia kata hak ni lah hak paling sahih dalam bab ni, dalam perkara ni. Tak apalah. Jadi dia bagi golongan yang kedua, dia kata atas rasa ilat ni, banyak ilat ni, kata dia tak boleh nak dijadikan hujah, apatah lagi kalau bercanggah dengan riwayat asal lagi. Riwayat Talq bin Ali yang kedua ni yang kita baca, telah diriwayatkan selain daripada Abu Dawud, oleh Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Tahawi, Imam Ahmad, Ibnul Jarud, Daraqutni, Ibnu Hibban dan lain-lain lagi. Semua demo ni ada riwayat belakang ni. Begitu juga hadis lagi hak ni berkenaan dengan hak tidak batal ni, hadis Abu Umamah dalam Ibnu Majah dan Ibnu Abi Syaibah ada, iaitu lafaz Ibnu Majah hanya begini: suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an masjid dzakar faqala innama huwa juz'un minka. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang menyentuh zakar, dia kata zakar itu satu bahagian dari anggotamu. Lepas tu ada lagi yang lain lagi, banyak lagi. Riwayat daripada Aisyah yang dikemukakan oleh Abu Ya'la, iaitu dia kata ma ubali iyyahu basastu au amfi. Aku tak kisah, kata dia, sama ada zakar tu kalau aku sentuh ataupun hidung. Serupa dia kata. Jadi golongan yang pertama, dia nak menolak hadis talq ini, dia ada tiga cara yang dikemukakan di sini. Yang pertama dengan mengatakan hadis talq ini dhaif. Yang kedua dengan mengatakan hadis talq ini mansukh. Yang kedua. Yang ketiga iaitu mentarjihkan hadis busrah. Itulah tiga cara. Cara yang pertama iaitu mengatakan dhaif hadis ini. Ini dikemukakan oleh Hafiz Ibn Hajar dalam Talkhis. Dia kata Imam Syafi'i, Abu Hatim, Abu Zur'ah, Daraqutni, Baihaqi, Ibnul Jauzi mengatakan hadis talq ini dhaif. Bila dhaif tak dipakai, habis cerita. Sebab dhaif tu sebab apa? Sebab tak ji. Itu Imam Syafi'i kata dia tak tahu. Orang tak tahu belaka dia Qais ni siapa. Dan orang-orang yang kita sebut tadi tu. Tapi jawapan bagi apa ni daripada pihak yang kedua ni, dia kata kalau kita nak kata hadis ini dhaif, iyalah bagi orang yang mengatakan dhaif itu dhaif lah hak dia tu. Tapi ada juga yang mengatakan sahih. Bahkan dia kata ni lebih comel lagi daripada hadis busrah tu. Dia pun bagi Ali Ibn al-Madini kata hadis hak ni lebih comel lagi daripada tu. Imam Tirmizi kata hak ni hadis talq ahsan fil bab. Begitu juga Hakim, Ibnu Hazm dalam Muhalla, Tabarani dan Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih pula. Syekh Abdul Haq dalam kitab dia Ihkam, dia dalam kitab tu kalau dia tak kata apa, dia tak komen apa, bagi dia sahih lah. Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab dia kata ittifaq ulama mengatakan hadis ini dhaif. Ittifaq huffaz Imam Nawawi dakwa begitu. Tapi orang lain pula bantah kata-kata Imam Nawawi. Ibnu Qudamah dalam Al-Muharrar dia kata akhta'a man hakal ittifaq ala dha'fi. Mana tak betul orang yang mengatakan sepakat ulama apa ni tentang dhaifnya hadis ni, tak betul.
Maknanya gitulah. Hak ni kata gini, ada kata gini. Kemudian masalah Imam Syafi'i, dia kata dia tak tahu tentang Qais itu. Masalahnya dia tidak tahu, bukan maknanya boleh menjadi hujah kepada orang lain, kepada orang yang tahu. Dia kepada orang yang tahu, tak ada masalah. Seperti anda sebut tadi, Ibnu Hazm tak tahu Tirmizi ni, Sahih Tirmizi, dia tak aja tengok Sahih Tirmizi. Begitu juga apa nama ni, Baghawi, dia tak kenal Baghawi. Lepas tu apakah kita tak terima Baghawi? Kita yang tahu, yang tengok sendiri kitab dia. Lagu betul. Bahkan Ibnu Hibban mengatakan dia tu thiqah, Qais itu. Ibnu Turkmani mengatakan dia ni masyhur dan ma'ruf, orang yang terkenal. Semua Imam Syafi'i tak tahu. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban mengemukakan hadis dia dalam sahih masing-masing. Dan Imam Tirmizi melalui jalan riwayat Mulazim tadi mengatakan, dia mengemukakan hadis Qais ini juga melalui tariq Mulazim, iaitu hadis la witrani fi lailatin, tidak ada dua witir dalam satu malam. Waktu riwayat itu lah, riwayat daripada Qais, dan Tirmizi mengatakan hasan hadis itu. Kalau tak dikenali, macam mana kita nak kata hasan? Macam mana dia nak kata hasan? Perawi dia tidak dikenali. Kemudian bagi ini yang kedua pula, orang yang mengatakan hadis ini mansukh pula, hadis talq ini mansukh pula. Dia mengatakan sebab apa ni, talq itu dia dulu lagi, tentu sekali dia dulu terima hadis ni berbanding dengan Busrah. Sebab dia pergi pada tahun yang pertama hijrah, pergi duduk bina masjid sekali dengan Nabi SAW. Nyanyuk akhirnya kena orang ajar dia, baru dia boleh kata apa-apa. Dalam tahdzib ikhtalata alaihi hadis, banyak ni disebutkan kathirul wahm, matrukul hadis. وقال البخاري ليس بالقوي يتكلمون فيه روى مناكير. وقال أبو داود ليس بشيء. وقال النسائي ضعيف. وقال ابن عدي روى عنه من الكبار أيوب, dan seterusnya. Jadi depan ini kata dhaif saja. Kalau dhaif, macam mana kita nak buat sandaran bahawa hak kata dia pergi bina masjid tu tahun yang pertama? Biar tentu dulu hak tu tahun yang pertama, kau tahun yang keberapa? Berapa kali bina masjid? Sekali tu dah kau. Cerita mana hak kata sekali tu? Bahkan dalam banyak riwayat ada disebutkan hak lebih sahih daripada tu lagi, bahawa masjid Nabi SAW dibina beberapa kali. Pada tahun yang ketujuh, selepas tahun yang ketujuh, di situ ada sebut, sini ada sebut Abu Hurairah sendiri pergi. Abu Hurairah bina masjid Nabi SAW. Dalam Zawaid ada sebut bahawa Abu Hurairah dia tulis, ada apa ni, dia kata kami duduk angkat batu ketika bina masjid Nabi SAW. Aku tengok Nabi SAW duduk angkat batu tu, dan aku nampak dia apa ni, keberatan lah, berat lah dalam apa ni, mengangkat batu tu. Aku pun kata, ya Rasulullah, bagi kepada saya lah, biar saya angkat. Nabi SAW pun kata, khudh ghairaha ya Abu Hurairah, fa innahu la aisha illa aishul akhirah. Ambil hal lain lah Abu Hurairah. Kerana Nabi SAW nak dapat pahala dengan cara akad lagu tu. Mana di sini menunjukkan Abu Hurairah duduk bina juga masjid. Jelas. Ini tak mungkin kita kata dia cerita tentang sahabat ni, dia sendiri duduk kecek dengan Nabi SAW. Dan apa ni, sanad ni sahih. Ni cerita saat ni, rijalus sahihain, sanad Bukhari Muslim ni tinggi. Kalau kita terima ni, bermakna tentu sekali Abu Hurairah dia tak ada tahun yang pertama, sebab dia Islam selepas pada perang Khaybar pada tahun yang ketujuh. Maknanya bina masjid ni ada pula mana kemudian pada tahun yang ketujuh atau selepas itu, yakni ketika Abu Hurairah sudah Islam dah. Kalau ni cerita tahun yang pertama itu saja bina masjid, apa cerita Abu Hurairah duduk ayat dia duduk akak batu ni, siang tengok ke Nabi nampak berat, dia minta dengan Nabi biar dia nak akad, Nabi tak bui. Apa makna?
Situ. Begitu juga dengan talq tadi. Orang kata dia pergi itu ketika Nabi SAW duduk bina masjid. Bina bila? Kalau kata bina pada tahun yang pertama hijrah, waktu ada Muhammad bin Jabir tadi. Waktu ada Muhammad bin Jabir. Waktu kita tak boleh pakai. Ada tu kata. Ada kemungkinan dia pergi ni pada ketika bina, pada ketika lain. Sekali dengan Abu Hurairah ni kak. Mana kemudian ni kalau ni. Selepas Fatih Makkah ada lagi bina. Tambah lagi, buat lagi, ada lagi. Bukan sekali. Kita perlu ada bukti yang kokoh, yang kuat. Nak kata sekali tu je bina masjid, lepas tu tak ada. Lepas pada tu Sayyidina Umar dengan Sayyidina Osman, tak ada. Kena ada dalil kokoh tu. Sebab apa? Ni riwayat yang saya ada pula disebut Abu Hurairah pergi bina sekali. Boleh jadi dia mari di bina di sini. Ada pula riwayat menyebutkan dia ni mari. Dia ni mari. Kalau kita andaikan dia mari dah pada tahun yang pertama. Dia mari pula pada tahun Wufud. Wufud ini maknanya selepas apa? Selepas daripada perjanjian Hudaibiyah. Banyak terperikat. Pada masa tu rombongan daripada kabilah ni, rombongan daripada ni mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah rombongan daripada pokok dia ni. Dia ni salah seorang hak mari pula. Boleh jadi dia dengar hak ni ketika tu. Bukan tahun yang pertama dulu. Mana ketahu? Dia kata boleh jadi hak ketika ni. Sebab dia mari pula. Bukan hak tahu dulu. Mana ketahu dia tidak ayat ni hak saya dengar hak ketika mula-mula. Dia tak ada ayat gitu. Selagi kita tak boleh pastikan bahawa hak dia kata ni hak dia terima dulu, kalau kita andaikan dia mari pada tahun yang pertama tu, hak ni hak dia terima dulu, kalau kita tak boleh pastikan begitu, kita tak boleh kata hadis dia dimansuhkan oleh hadis Busrah. Tu ya nak ceritanya. Kecuali kalau kita pasti hak dia ni mesti dulu, tidak mungkin kemudian. Kalau dia ni pada tahun yang ke-8, tahun yang ke-9 masih ada lagi di sekitar Madinah duk jumpa dengan Nabi SAW, mana ketahu takut dia terima hak ni dia dengar hak ni kemudian. Berarti hak dia ni mungkin kalau kita nak kata memansuhkan hadis Busrah tu pula. Kalau kita kata gitu nak mana? Sebab itulah pihak balik sana ada juga yang mengatakan tidak. Dia kata hadis talq ini yang memansuhkan hadis Busrah. Bukan hadis Busrah tu yang memansuhkan hadis dia, tapi hadis dia yang memasukkan hadis Busrah. Ada pula yang kata lagu tu. Baik, kalau kita andaikan kita andaikan macam mana? Ni keliru dia je mungkin. Dia seorang hak sebenarnya sudah mansuh sungguh dah ni. Hadis dia ni hak kata tak batal ni sudah mansuh sungguh. Bagaimana ramai lagi tu sahabat-sahabat Nabi hak disebut tadi senarai nama yang mengatakan memang tak batal. Takkan dia tak tahu mansuh? Takkan dia tak tahu hadis talq ini sudah mansuh, tak boleh pakai hak tu. Hak ni hak dia pakai ni memang dalam riwayat-riwayat sebut dalam sekian banyak kitab-kitab tadi. Selepas Nabi SAW, bermakna mereka tidak menganggap mansuh. Macam mana kita nak kata mansuh? Lepas tu dalil bahawa orang yang mengatakan Qais bin Talq Talq ni pergi pada tahun yang pertama tu tak betul. Dalil. Maknanya hak dia cerita dia pergi bina masjid sekali dengan Nabi SAW bukan tahun yang pertama. Tapi tak tahu kemudian. Sama ada tahun yang ke-7, ke-8, ke-9 kau ikutlah waktu tu. Tapi kemudian bukan tahun yang pertama. Iaitu ni hadis Talq. Idza ra'aitumul hilal fasumu li ru'yatihi wa idza ra'aitumuhu aftiru fa in ughmiya alaikum atimmul iddah. Hadis puasa tu lah, tengok anak bulan. Hadis talq juga tu. Hak tu ulama-ulama ambil daripada Talq juga, salah seorang perawi dia, Talq bin Ali. Ini menunjukkan bahawa dia ni tidak pergi pada tahun yang pertama. Sebab apa? Puasa bila disyariatkan, bukan tahun yang pertama, tahun yang kedua. Bila tahun yang kedua, bermakna tahun yang pertama dia tak pergi. Ni dia riwayatkan, maknanya tentang puasa pada tahun yang kedua puasa. Kalau kita kata dia pergi awal, tak ada masalah tahun yang pertama apa, tak ada dalil. Bahkan dalil yang menunjukkan tahun yang kedua ada kalau dia pergi.
Iaitu hadis hak tengok anak bulan ni apabila nak puasa. Begitu juga kalau nak raya tengok anak bulan, riwayat daripada dia juga. Lepas tu dia ni mengikut ramai ulama mengatakan termasuk dalam wafd Bani Hanifah. Wafd Bani Hanifah ni ittifaq ulama mengatakan datangnya pada tahun yang ke-9 Hijrah. Pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Bermakna hadis ini, kalau kita kata hak ni dia terima pada tahun tu, pada tahun yang ke-9, 2 tahun kemudian lagi daripada hadis Abu Hurairah. Dan hadis Busrah tu lebih lagi, kemudian lagi. Inilah ceritanya. Cerita dari segi perbahasan hak ni hadis Busrah dengan hadis Talq. Lepas tu banyak riwayat ni tak ada sebut di sini. Riwayat bagi pihak yang kedua ni. Sayyidina Ali kata apa, Ibnu Mas'ud kata apa. Di antaranya dia kata apa? Ma ubali anfi masastu. Ma ubali iyyahu masastu au anfi au udhuni. Begitulah lebih kurang tu. Riwayat-riwayat itu banyak dan sahih daripada mereka. Yang ni aku tak kisah. Aku sentuh zakar kah? Aku sentuh hidung kah? Aku sentuh telinga? Sebab adalah hadis ni, ia adalah satu anggota daripada anggota kita. Bila kita sentuh tak ada batal. Dengan sebab itulah Imam Bukhari di antara yang berpendapat tak batal ni. Kalau kita baca kitab Sahih Bukhari, dalam syarah-syarah Bukhari tengoklah kat mana pun. Memang ada sebut Imam Bukhari di antara yang berpendapat tidak batal. Itu habis kata. Kita tengok pula soal lagi. Hadis ini muhtamal. Muhtamal. Muhtamal ni apa makna? Tidak jelas makna dia tu. Tidak jelas. Banyak kemungkinan yang lain. Sesiapa yang menyentuh zakar dengan sengaja, kau tidak sengaja. Kau sesiapa yang tersentuh zakarnya. Adakah dalam mana-mana riwayat? Dengan sebab itu, di kalangan orang yang terima sentuh zakar di batas air semaya, dia pun kata pula, ada perincian pula. Ada yang mengatakan khilaf pula situ. Kalau sentuh dengan sengaja, kalau tidak dengan sengaja, tak apa. Pula situ. Sebab apa? Sebab tidak jelas. Sesiapa yang menyentuh tu zahirnya nampak sengaja tu. Kalau tak sengaja, tak masuklah. Soalannya begitu. Satu. Yang kedua, orang-orang yang terima dah ni, sentuh zakar di batas air semaya, sentuh dengan gapo? Hak batal. Pula khilaf. Sentuh dengan tapak tangan, hak tu hak sepakat. Tapi kalau sentuh kat ni, tak batal. Syafi'i pun. Bahkan dia kata kalau kita pegang gini, tak batal. Pas tidak sentuh kan tu? Pas sentuh, lagu mana? Maksud. Kalau sentuh lelaki dengan perempuan, tidak nanti kod ni pun tak boleh. Tak boleh berlaku. Apa kalau nak kira hak ni, kod ni pun tak boleh juga. Apa yang ada khilaf? Apa tidak jelas? Apa tidak jelas? Mana kalau sentuh tu, sentuh kat belakang tangan, sentuh dengan kulit sini, sentuh dengan lengan, tak batal. Sentuh dengan tangan, tak batal. Mana ambil tu? Dia kira dia merujuk kepada hakikat mas sentuh tu ialah sentuh dengan tangan. Kalau macam tu, hak dulu sentuh tu pun sentuh dengan tangan jugalah kalau lagu tu. Tapi tidak. Sebab apa? Sebab dia buat mengikut lain lah masalah mubasyarah, sentuh kulit ke apa tu. Dia orang ikut tu. Sini tidak jelas. Satu. Yang keduanya, bagi orang yang mengatakan mamassa dzakarahu falyatawadda, sesiapa yang menyentuh zakarnya, ada yang mentakwilkan sentuh zakar tu kerana nak kencing. Tu kinayah kepada kencing, kata dia. Sesiapa yang menyentuh zakarnya, maka dia kena ambil air sembahyang. Sebab biasanya bila orang kencing dia pegang zakar dia. Bila pegang, maknanya kerana kencing tu. Tetapi ini adalah bahasa kinayah. Seperti kata bersentuh, kamu bersentuh dengan orang-orang perempuan. Maksud sentuh tu maksudnya ialah bersetubuh. Kinayah. Bukan bahasa zahir, tidak. Ini bahasa kiasan. Sentuh zakar tu maksudnya kencing.
Itu yang kedua. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Yang ketiganya, kemungkinan lagi, sesiapa yang menyentuh zakarnya. Maknanya sentuh zakar yang dimaksudkan di sini sampai keluar air mani. Sampai keluar air mani kau. Itu maksud sentuh zakar. Hak tu batal air sembahyang. Hak tu kita pun terima kata dia. Kalau lagu tu, sentuh lagu tu sampai keluar air mani. Hak tu batal air sembahyang. Ada kemungkinan. Kalau sentuh macam tu. Yang dimaksudkan dengan sentuh di sini sentuh sampai begitu. Ada kemungkinan juga. Yang ni sentuh sampai terkeluar air mani ataupun air mazi, bukan air mani, air mazi. Maka kena ambil air sembahyang, batal lah air sembahyang. Itu. Itu yang ketiga. Yang keempatnya dalam hadis tadi kan kita baca, hak tu pun sahih juga. Sesiapa yang menyentuh zakarnya ataupun batu dia ataupun rufghaihi, mana celah pohon dia, siapa dia kata lagu tu batal air sembahyang kalau sentuh celah pohon. Bahkan sentuh batu tu pun ada khilaf lagi. Kebanyakan ulama kata tak batal batu, sentuh batu walaupun sentuh kot ni pun, sentuh kot ni. Situ khilaf pun dia. Tak jelas tu banyak tu. Seterusnya yang kelima, alasannya tidak jelas, makna muhtamal. Hadis yang muhtamilul ma'ani, boleh menerima banyak makna. Bila boleh menerima banyak makna tidak jelas, macam mana kita nak dalil yang kuat mesti batal air sembahyang? Macam mana kita nak dalil? Di antaranya iaitu apa kata orang yang mengatakan, golongan, ada golongan ramai juga di kalangan sahabat pun ada juga, di kalangan kemudian lagi pun ada. Dia kata man massa zakarahu falyatawadda. Perintah di sini perintah untuk apa? Amar di sini lil wujub kah? Qalin nadb lil istihbab. Pula. Sesiapa yang menyentuh zakarnya maka dia kena ambil air sembahyang sebagai sunat, bukan sebagai wajib. Molek. Lebih baik dia ambil air sembahyang. Lebih cermat, lebih baik kepada dia. Itu yang keempat. Ada kemungkinan juga. Ada kemungkinan. Yang kelima lagi, mamassa dzakarahu falyatawadda, bukan untuk umum, kepada setengah-setengah orang yang lebih cermat keadaan dia. Kepada dia, ya, tapi bukan sebagai wajib. Bukan sebagai wajib, tetapi sebagai sunat. Berapa banyak orang lain-lain, hukum lain-lain, dia kata tidak wajib, sunat. Tidak wajib sunat. Begitu. Jadi benda ni benda khilaf lah. Walau bagaimana pun benda khilaf. Tadi kita sudah sebut dah, alik ni pun ramai, alik ni pun ramai. Alik ni pun ramai, alik ni pun ramai. Lepas tu ada dalam setengah-setengah, ada dalam Bukhari misalnya. Bukhari dia mari semua, hadis mari semua. Iaitu hadis mana? Yang mandi junub. Dia suruh ambil air sembahyang dulu, lepas tu basuh zakarmu, kata dia. Basuh zakarmu. Hadis tu. Mandi, lepas tu basuh zakar. Ambil air sembahyang, waghsil zakar. Dah basuh zakarmu. Mana ambil air sembahyang dulu. Kalaulah sentuh zakar ni membatalkan air sembahyang, apa yang dia suruh basuh zakar selepas ambil air sembahyang? Mana tak batal lah tu. Sebab tu Imam Bukhari dia orang ikut tu. Walaupun orang lain kata itu tidak bermakna begitu, hanya disebut pada ketika mandi itu ada beberapa perkara lah yang perlu dibuat, di antaranya basuh zakar, ambil air sembahyang dan mandi. Di antaranya tak kira lah hak pada dulu kemudian tu, tapi hak jelasnya basuh zakar dulu, ambil air sembahyang kemudian. Imam Bukhari tak sih, tidak jelas. Sebab banyak dalam hadis disebutkan mana basuh zakar tu kemudian. Sekiranya dia basuh zakar sungguh kemudian lepas pada ambil air sembahyang tu nak mana? Bagi dia kata tak batal air sembahyang. Jadi kalau kita tengok tadi orang-orang yang mengatakan batal air sembahyang, dia pegang dengan hadis Busrah. Tu hadis. Orang-orang yang mengatakan batal air sembahyang, dia pegang dengan hadis Busrah. Orang yang mengatakan tidak batal air sembahyang dengan sebab menyentuh zakar, dia pegang dengan hadis talq. Hak ni masalah zakar, lepas tu masalah lain, hak lain.
Masalah faraj, masalah dubur, masalah gapo tu lah belah mana pun. Dalam hadis ni tak ada disebutkan. Tak ada disebutkan. Begitulah perbincangan berhubung dengan bab ni. Imam Abu Dawud pun sebut kena ambil air semaya kerana menyentuh zakar. Yang kedua, tidak kena ambil air semaya kerana menyentuh zakar. Hadis masing-masing ni inilah yang terkuat. Begitulah bagi apa nama ni, orang mengikut cara hadis, dia tak jadi masalah bagi dia. Tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Nak ikut mana? Terutama benda ni sebab baru ni lah, sebab baru ni. Tak ada menjejaskan siapa-siapa tu. Tak ada menjejaskan siapa-siapa. Tak ada mengganggu jadi gapo-gapo ke orang lain, kurang orang ke, tak ada. Ini hal dia. Cuma yang timbul masalah kalaulah orang ni mengikut dia, fahaman dia nya, kalau sentuh zakat tak batal semaya. Kalau dia jadi tu imam, bagi kita nya batal. Kalau sentuh lagu mana? Situlah setengah-setengah ulama dia kata tak boleh lagu. Enggak, dia kata orang hak nak jadi tu imam kepada orang ramai ni, dia jangan buat benda-benda hak khilaf lagu ni lah. Jangan sentuh zakat. Memanglah kita kata hak tu hak molek, lebih moleknya begitu, tapi yakinkah kita? Orang-orang yang jadi tu imam sejak sampai sahabat dulu, tentu kalau dia nak jadi tu imam kepada orang ramai, dia tak ada sentuh zakat. Sedangkan dia sudah kata dah, supaya kita sebut tadi, ma ubali iyyakum masastu au amfi au udhuni. Dia kata lagi tu. Yakin kau kita? Kalau kita tidak yakin, lepas tu berapa ramai orang duduk sembahyang di belakang ni. Sebab itulah setengah-setengah ulama yang dia tu terlalu menyempitkan diri dia, menyusahkan dirilah pada anaknya. Dia kata tak boleh buat tu imam. Hak senangnya tak usah buat tu imam. Hak senang tak usah buat tu imam, dia kata. Kalau lagu tu, kalau pergi Mekah, pergi mana lah, luar-luar negeri, tak sedap belakang tu. Kalau lagu tu tak jemaah sama lah kita. Kalau lagu tu mana lebih besar nak dapat pahala jemaah tu ke kau nak hak sana ni, kemungkinan saja. Dia tu melanggar sesuatu yang bercanggah dengan hak kita pegang. Mana lebih besar? Kalau lagu tu kerugian sama lah kita. Dan kita tak boleh pergi berjemaah dengan dia. Mana kita tahu, takut dia gini-gini sentuh dengan bini dia kok. Baru ni kita sudah baca dah tak batal dah mengikut pendapat dia. Mana kita tahu pula kalau kita sentuh dengan bini, sentuh zakar pula, dia kata tak batal pula. Jenuh banyak kali tak batal. Lepas kita nak ikut dia lagu mana? Jawabnya begini, hak senangnya, kalau kita perhatikan daripada sejarah daripada dulu lagi pun, yang diambil kira ialah i'tiqad ataupun pegangan imam tu, bukan pegangan kita, pegangan imam. Kalau dalam pegangan dia tidak batal, serah ke dia, sahlah sembahyang kita. Kita ikut di belakang dia apa? Ikut dia lah. Setengah ulama pula kata tak, kalau kita tengok dengan jelas tak boleh. Tetapi itu pun tak ada dalil belakang tu. Kalau tengok dengan jelas tak boleh. Dah, baru ni kita sudah bicara. Aisyah tu tak tengok dengan jelas kau. Bukan tak tengok. Dan Nabi SAW memang cium dia. Lepas tu dia tidak beriman kau dengan Nabi. Beriman. Jadi maknanya tak perlu kita lari lah. Tak perlu kita lari. Orang-orang yang percaya bahawa batal lah sembahyang dengan buat gitu. Walaupun dia tengok Tok Imam dia buat lagu tu, tapi Tok Imam dia tu ada pegangan dia, ada alasan dia, tak apalah. Gitulah hak paling senang. Barulah kita nampak kesatu paduan. Sumpah juga kalau kita duduk sini, tak kisahlah dia nak sembahyang lagu mana, walaupun pendapat dia tu kan, kalau dalam mazhab Hanafi, kalau darah hidung batal sembahyang. Mazhab Syafi'i tak batal, saat ni darah hidung, lepas tu dia pun pergi sembahyang tu, basuh-basuh pergi sembahyang. Lepas tu orang Hanafi tak boleh tunggu kat belakang dia. Tak usah kira kita lah, kira dia. Datuk Imam tu tak apa gitu. Senangnya lagu tu. Janganlah pula kita jadi rasa asing kerana dia ni mazhab lain, tak serupa dengan kita, jadi banyak perkara kita tak boleh masuk dengan dia. Siapa hak jemaah hak lebih besar lagi, semua sepakat lebih besar lagi pahala, kita tak say juga. Tak ada pasal tu lagu tu. Hak ni benda khilaf lagi ni, hak ni. Hak tu tak ada khilaf tu. Kalau jemaah tu pahala boleh banyak, tak ada khilaf tu. Tapi kerana kita ni membesarkan hak ni, sampai kita tak say jemaah, tak ada pasal tu. Rugilah.
Tak kena cara. Sepatutnya mana tetap kita bersatu padu, berjemaah, dan apa nama ni, mesra satu sama lain. Jangan ditimbulkan benda-benda macam ni. Jangan ditimbulkan. Hal ni sebagai suatu ilmu perbincangan. Nak buat masing-masing lah, itu masalah individu. Masalah individu. Begitulah cara ahlul hadis. Tapi kalau orang yang terikat dengan mazhab, memang dia tak sir lah tu. Dia tak sir. Jadi susah lah. Bila tak sir, banyaklah kena ikut pendapat orang ni pula, bawah ni pendapat orang ni pula. Banyak lagi lah bawah tu. Sampai seperti anda kata tadi, kita tertinggal suatu perkara yang disepakati oleh semua, iaitu jemaah tetap boleh pahala besar. Kita tertinggal. Kadang kita duduk besar. Tak kena, rugi. Sepatutnya tak sampai ke situ. Tapi telah berlaku. Berapa ramai orang kita pergi ke Mekah, kalau nak kiranya pahala semaya di Mekah tu bukan main. Lepas tu kalau jemaah pula, tapi dia tak jemaah. Pasal apa? Kerana ada benda-benda gini, ragu, tidak yakin. Padahal ragu pun, kalau iya pun sepatutnya dah bagi dia tak apa. Bagi dia tak apa. Kalau tidak kak, macam kita ni duduk sini, mana kita tak melera lah ke orang lain. Jadi kita darah hidup. Bahkan kita tak tahu pun berapa ramai imam-imam kita tak tahu pun bahawa dalam mazhab Hanafi ni batal ismaya. Tak tahu pun. Begitu juga kalau darah mengalir di mana-mana bahagian tubuh ni, kalau banyak batal ismaya. Bukan darah hidung saja. Kita nak melera banyak kau, pasal tak ada pasal tu, susah tu. Sepatutnya orang mazhab Hanafi mari tempat kita, dia tu. Begitu. Sekarang itulah dulu. Wallahu a'lam.